Okey, kita mulakan kumpulan Leeds di Petang Pendidikan Negeri Johor. Silakan. Sulaiman, Izzuddin, Khairul, Faisal, Musliha, Nurleha, Azma, Firdaus A, Firdaus M, Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lead the change. Enhance resilience. Accelerate excellence through innovations. Develop first-rate school culture. Sustain success. Build legacy. Keep moving forwards. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya Faizal, pegawai baru SJQ yang akan melapor diri hari ini. Oh, Cik Faisal. Selamat datang ke sektor jaminan kualiti. Mari saya bawa jumpa ketua sektor. Terima kasih Puan. Cik Izzuddin, ini Cik Faisal, pegawai kita yang baru. Selamat datang. Haji Amran, Leha, Firdaus. Selamat datang Cik Faizal. Baiklah Cik Faizal. Sekiranya Cik Faizal ingin mengetahui lebih lanjut tentang organisasi kita, Gunalah kit EJ Training. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang terpapar di skrin, mula-mula pengguna perlu membuka laman sesawang EJ Training. Isi login dan password, tekan butang login. Bagi pegawai baharu yang ingin berdaftar, sila isikan maklumat sebagaimana yang dikehendaki seperti nama, nombor kad pengenalan dan lain-lain maklumat yang dipaparkan. Tekan butang daftar. Seterusnya, pengguna boleh klik pada tajuk kursus yang dipilih dan klik pada topik yang dipilih. Setiap topik mempunyai bahan latihan seperti video, slide serta soalan. Pada akhir topik, pengguna dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. bagi menggunakan EJ Training mengikut fungsian, khususnya bagi pegawai-pegawai yang sedia ada. Mereka boleh mengikuti modul fungsi khusus. Seterusnya, saya nak cerita tentang faedah EJ Training. Mari sini, mari sini, mari sini. Saya nak pinjam telinga mata tuan-tuan dan puan sebentar saja, tak lama. Dengar baik-baik ya tuan-tuan dan puan.
tak rugi sedikit pun. Pertama, serasi 100% gadget. Kedua, boleh guna bila-bila masa, di mana-mana jua. Pagi, petang, siang, malam. Di pejabat, di rumah, dalam kereta pun boleh. Dalam toilet pun boleh. Ketiga, capaian pantas sepantas kilat. Keempat, tambah khusus, tambah bahan mudah. Segalanya di hujung jari anda. Seterusnya, antara muka yang kemas dan mudah digunakan. cantik. Akhir sekali tuan-tuan dan perempuan, jimat. Jimat apa tuan-tuan dan perempuan? Jimat kos, jimat masa, Pendek kata, EJ Training berkualiti. EJ Training. Ternyata terpelihara, ternyata terpelihara. Perkhidmatan yang diberikan, jaminan 99%. lagi, perkhidmatan dalam perkembangan dalam kemahiran fungsian. ada lagi. Ada. Dengar ni. Organisasi boleh selamatkan duit. Maksudnya, Ini kan pembelajaran ke arah terdiri. Oleh itu, kos untuk peningkatan latihan kepada warga organisasi dapat dikurangkan. Terbaik. Saya merakamkan selamat maju jaya kepada pasukan KIK Jabatan Pendidikan Negeri Johor, iaitu kumpulan Leeds yang berjaya memasuki pertandingan akhir konvensyen KIK Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Harapan saya agar hasil dan inovasi daripada Leeds akan membantu organisasi membina upaya pegawai dan anggota kumpulan pelaksana ke arah yang lebih kompeten dan profesional. Pendekatan yang dicetuskan oleh kumpulan Leeds dapat memberi impak yang berbagai, bukan sahaja kepada pengurusan pembelajaran sumber manusia dalam organisasi, malah memberikan kesan kepada keuangan. Tuan-tuan dan puan-puan, EJ Training ini memberi kemudahan bukan sahaja kepada pengguna, malah kepada pihak pengurusan. melalui EJ Training, pihak pengurusan boleh melihat statistik, jumlah kursus dan jam yang diikuti dengan lengkap serta kursus dalam proses. Yang penting, jimat masa, jimat kos, bila-bila masa di mana-mana. bagaimana pula dengan faedah kepada pihak admin? Pihak admin boleh menambah bahan baru, kursus baru. Kereta baru, mini baru. Hello, tolonglah, yang itu out of list. Tambahan. Pembelajaran pelbagai media dalam apa jua bentuk. Slide boleh, video boleh, pautan boleh, kuis pun boleh. Wah, memang hebat. Pihak admin juga boleh mendaftar pengguna, delete pengguna dengan mudah. Pembangunan kompetensi dalam organisasi Yang berkualiti Adalah matlamat kami. Selaras dengan slogan Pencapaian diutamakan, rakyat didahulukan. harapan kami Menyebar luas ke peringkat kebangsaan, Meningkatkan keupayaan EJ Training dengan lebih berkesan, membukukan nota dan modul KIK sebagai rujukan, melahirkan anggota Leeds yang mampu menjadi fasilitator, dan sekaligus memberi perangsang kepada ahli-ahli KIK yang baharu. Oleh itu, apa rumusan bos? EJ Training merupakan media yang boleh diperkembangkan dan sebagai satu platform pembelajaran terarah ke diri tanpa memerlukan pertemuan bersembunyi. Apa yang lebih penting, pengurusan masa dapat ditadbir, urus oleh peserta sendiri.
Inisiatif ini merupakan salah satu daripada plan operasi latihan dan sekaligus mencapai KPI 7 hari berkhusus dan dapat dicapai mengikut masa yang ditetapkan. Selain itu, melalui EJ training juga pegawai dan AKP dapat meningkatkan kemahiran kefungsian dan secara langsung memberi impak kepada kualiti perkhidmatan masing-masing. Dia secara tak langsung juga memberi kesan baik kepada reputasi organisasi. EJ training terbaik. Sekian. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam sehati sejiwa, salam berinovasi. Pertamanya syabas dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan kumpulan lead. Pertama kena terpilih ke final. Pada saya memang bagus dan persembahan yang terbaik dari saya. Okey, kumpulan ni pertama kali masuk KIK ke ataupun banyak kali dah masuk? Ada kaki dia yang pernah masuk. Dah pernah masuk? Bulan ni pertama kali. Bulan ni pertama kali. Okey, kalau pertama kali bagus. Masuk final ni kira bagus. Okey, dengan persembahan tanpa buku apa tag. Kalau dalam kataan apa, kalau tentera panggil toyol. Tak tengok, okey bagus sikit normal ni. Tapi kita dalam KIK ni kita nak tengok KIK ni adalah proses sebenarnya. Proses kita nak buat daripada banyak-banyak masalah kita pilih satu. Yang penting kat sini adalah data. Kalau data tak ada, tak nampak itu fact lah. Tak nampak. So saya tak nampak mungkin kat sini data tu tak berapa kuat lah. Tak ada. So banyak mencerita je. So kalau ada data tu lebih baik lah. Kalau kita nak. Sebab pemakahan kena ada data. Data dalam buku projek. Ya, saya baca buku projek. Tapi sebenarnya kalau dalam kita buat KIK ni, kata ada 20 masalah. Contoh, kita menggunakan tool L-metrik dan sebagainya, apa-apa tool kisah, dapat 10 katakan. Ataupun dapat 8. Daripada 8 tu kita nak detail. Kita nak pilih satu tu bukan senang nak dapat pilih satu. Yang mana yang betul-betul kritikal, yang mana yang betul kita mampu kita buat. Itu kita nak. Tapi saya tengok yang data, saya tengok ada 6 bulan data ke yang ke belakang. Ataupun okey, ada boleh tunjuk saya data. Saya cari-cari data 6 bulan ke, data setahun ke, at least 5 tahun ke belakang. Maksudnya tak lebih 5 tahun. Kekerapan, yang nampak kekerapan. Bulan pertama rosak ni, bulan kedua ni, bulan tiga ni, bulan 4 ni ada. Saya dah baca ni. 2 minggu saya baca sebentar lalu. Saya tak faham mula tu. Tuan, mohon pencerahan sedikit berkaitan data yang tuan tadi sebut ada. Maksud saya macam ni. Maksud saya kalau macam tu kita pilih dalam syarat kata perbincangan apa saja, kita dapatlah 20 masalah. Lepas tu kita guna tu ada tinggal 8. 8 actually kita yang masalah-masalah ni kita nak tahu kekerapan dia. Yang ada masalah ni. Kita tengok data tu. Mungkin 6 bulan pertama macam ni, bulan kedua macam ni, bulan 3 macam ni. Data tu. Dalam sistem ni data 100 orang. Okay, apa sebenarnya problem sistem ni? Yang sebelum ni macam mana pakai? Sebenarnya kita baru bina sistem ni tuan. Apa bina tu? Daripada penyataan masalah untuk panduan rumusan organisasi kepada staf yang sedikit. Tapi saya nak tahu kekerapan yang masalah berlaku. Masalah yang sebelum ni pakai sistem apa? Tak ada. Berapa banyak masalah sistem yang tak ada apa. Macam mana projek ini menjadi? Macam mana? Dia mesti ada masalah. Mesti ada kekerapan masalah data-data yang masalah lepas. Cuba study balik Berkeliling 129. Kita actually dapat tengok pemakam pun dia nak data kekerapan tu. Apa banyak masalah? Saya contoh. Masalah dekat skor dekat apa panggil di mana? Jabatan okey. Jabatan PPN. JPN Johor kan. Berapa banyak kekerapan masalah yang berlaku tu? Yang tu kita nak data tu.
data mungkin kalau tak ada 6 bulan sekali ke. Maksud tuan macam kita ada masalah. Sekarang ni semua masalah tu, masalah pertama berapa kerak? Tak, maksud saya bukan semua lah. Kita pilih, kadang-kadang kita pilih 5. Daripada 5 tu ada masalah. Okey, yang masalah ni A ni, okey, dia punya masalah janin. Berapa kekerapan dia? Okey, masalah B ni, daripada itu kita buat tu gunalah dapat satu. Yang satu ni mama masalah, kekerapan mama banyak masalah. Kita tengok data tu. Kalau tak ada data, so tak nampak fact tu, nampak kita mencerita karangan tu. Data is fact. Faham? Yang sebab berdasarkan respon pegawai baru dan juga kumpulan AKP yang baru masuk ke jabatan dan juga pegawai yang sedia ada. Tuan, adakah undian tu boleh kita kirakan sebagai data? Boleh. Kalau macam contoh kita tengok kita buat survey ke, tu bab data. Tapi ini adalah ini mengenai masalah. Tapi tak apa, ini tak tahu. Okay, mungkin akan datang kalau kata data seperti kalau buat projek ni mesti ada data. Buat kalau boleh 5 masalah tu ada data semua. So yang kita pilih data paling masalah. Jadi kita pilih berdasarkan daripada undian dan dapatan yang kita dapat, kita pilih masalah yang kelima ni yang kita highlightkan dan kita wujudkan EJ training. Tak apalah. Nanti study. Kita tahu kalau boleh dapatkan kapan lebih baik. Maksudnya bulan pertama, bulan kedua, bulan tiga. Kalau tak ada sangat, okey, yang ni contoh mungkin projek ni mesti ada masalah yang lepas. Macam mana boleh wujud? Tak ada masalah tu wujud projek tu. Tapi masalah ni mesti ada data. Terima kasih Tuan. Saya nampak ni, Kami terima. Mesti ada data. Sebelum ni Tuan, bagi pegawai baru yang mendaftar, kita tak ada satu sistem yang pegawai tu boleh melihat. Contohnya kalau pegawai baru yang mendaftar ke sektor jaminan kualiti. Okey, pegawai baru berapa kekerapan? Dalam setahun berapa banyak orang pengambilan? Ada data berapa banyak pengambilan biasa? Berdasarkan kekosongan. Okey, contoh kekosongan kata mungkin satu tahun kita ambil seorang. Tahun kedua ada seorang, 2 orang. Itu data tu kita tengok. Ada Tuan. Mana data tu? Sekejap kami paparkan. Data dalam buku dia. Data dalam buku saya tak tahu lah. Kita tengok dalam buku. Dia cek buku. Saya faham. Kalau contoh masa 5 tahun, okey, kita tengok cara roughly tahun kedua ada pengambilan. Berapa ramai? Ada 8 orang. Yang ketiga tapi sistem tak ada. Kita nak data yang kata tahun pertama, tahun kedua ataupun 2 tahun sekali ke sehingga 5 tahun. Ini ada data tu ada masalah. Itu kita tengok. Sebab sistem ni dibina pada 2015 dan mula digunakan secara sepenuhnya pada kita nak cerita sistem ni. Kita tengok masalah yang lama. Kita nak data yang masalah yang lama. Data-data belakang yang kajian lepas. Data ni kita tak ada data lagi sebab kita baru nak buat. Tak apa, kena study. Sebab kalau bagi mamanya mesti ada data. Sebab apa dapat makan ada data. Sama juga Pak Empat. Pak Empat pun ada data kaitan. Kalau tak ada data, dia itu je panel nak bagi makan tu Allah tak ada data. Itu bagi siapa? Stick dia bagi makan lah. Okey. Terima kasih Tuan. Okey, kedua sikit lagi saya tambah. Kalau itu banyak tapi bukan banyak sebenarnya dah betul. Tapi flow tu. Dia kalau macam contoh kita buat okey tool guna tu siapa lah tahu satu projek buat definition. Kenapa kita pilih projek ni? Kita nak tahu impact dia. Kalau projek ni kalau tak buat berapa banyak kos akan habis. Kalau kita buat projek ni berapa banyak masa kita akan habis. Kita nyatakan detail dalam bab 2 ataupun bab 3, bab 2 lah, bab 2. Kena ada tu. Baru nampak projek ni memang kena buat. Kalau tak buat, kalau tak buat tahun ni, tahun depan akan lagi tambah kos tu. Kita nak tu. Dalam yang kita bentangkan tadi pun ada juga. Dalam slide Kos itu dalam bab 6. Kita nak nampak 2. Kenapa impact? Kenapa kita nak buat projek tu? Faham maksud saya? Dalam bab 2. Sebab kena baca betul. Sebab kita nak tahu kenapa kita buat projek ni. Sebab based pada kos, based pada masa. Bab 6 ada juga. Bab 6 impact dia. Okey, tak apa. Satu lagi sasaran. Sasaran kita tak boleh buat suka-suka hati je. Okey, nak tak 95%. Tak ada data, tak ada nyatakan macam mana kita buat sasaran tu. Tengok Clean Route 1/2009, dia nyatakan gunakan Pareto ke, gunakan benchmark ke, gunakan KPI ke. Sasaran. Saya nampak sasaran ni muka surat 57 tu dinyatakan terus 95%. Betul? Dari mana dapat 95% tu?
tak apa, saya nak kata salah tak. Mungkin betul. Tapi dalam paper tu justify. Bagaimana kita dapat 95% tu? Saya kata bukan kata salah, tapi mungkin cara kita nak dengar pada orang, tak payah tanya lah. Kalau boleh, dalam buku ni kita faham lah, tak payah tanya, dia kan tanya problem lah. Tak payah tanya lah. Kalau dalam buku ni nyatakan macam mana dapatkan benchmark tu, atau bagaimana dapat Pareto tu. Tiba-tiba dapat 95%. Macam mana dapat ni? Heboh kita orang film macam mana dapat ni? Mungkin betul. Mungkin faham, tapi nak tanya detail sini mungkin tak sesuai lah. Okey, tak apa. Satu lagi tajuk dia. Saya memang tajuk ni paling sensitif lah. Tapi saya tahu tajuk dia mana satu betul. Yang depan ni memudahkan staf mendapatkan latihan mengikut keperluan organisasi. Yang dalam pula, dalam tulang ikan tu, kat kepala dia lain macam ni. Tiada panduan pengurusan organisasi bagi staf dan pegawai atau AKP baru yang dilantik ke JPN. Mana satu tajuk? Yang depan tu. Yang pada muka halaman depan. Oh, kalau tajuk depan sama, Okay. mesti sama kepala. Dia tak boleh sama, tak boleh lain. Okey, minta maaf. Tak apa, itu bukan bukan salah, tapi mungkin ialah kita buat paper tebal ni bukan senang tuan-tuan. Saya pernah rasa betapa bersusah nak buat paper ni. Saya faham. Tapi saya nak tanya, nak mungkin salah kan. Tapi ingat dengan yang tajuk ni jangan buat dua masalah. Ini oblik dua ni. Jangan buat, kalau tajuk ni yang buat macam tu. Tajuk depan betul lah. So saya rasa buku dah cantik, tapi cuba tengok Perkelin 129 dan tengok pemakaan. InsyaAllah tuan-tuan akan berjaya. Tahniah Syabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ketua juri dah banyak cover apa yang saya fikir tadi pun sama juga tapi syabas pada kumpulan lead ni pioneer dalam projek pertama okey memanglah. Dia saya boleh tengok bila banyak dia projek berkenaan bertujuh dia kurang kesilapan dari segi tool QC story. Tapi kalau yang pertama tu maklumlah kan, orang baru naik pentas kan. Jadi apa, saya terima seadanya. Cuma kita belajar kan, kita betulkan mana yang dapat sempat lah. Buka PDCA sekejap buka PDCA laju komputer main kena buka PDCA. Kena tahulah Perkelin 129 dia sebut acap kali tadi acap kali, jadi kena hadam kitab tu kan. Okey, PDCA kita mulakan betulkan balik. Projek bagus ya. Okey, PDCA ni dekat do tu tak ada analisa Dekat do tak ada analisa dia belong to plan dekat do cuma cadang buat selesai je. Tu betul. Okey, next pergi ke ni laju. Kita pergi pada ni okey, tapi saya pun siap. Gancat. Okey, gancat tadi saya pun nak question kat ni, dia tertinggal yang dua tu kan. Ada belakang-belakang tu kan. Kita selalunya flow dia macam tangga selalunya. Dia tak ada concurrently doing the same thing at one time kan. Jadi saya nak tengok tadi tu, tapi tak apa, nanti tengok balik nampak tak yang dua tu ada persembahan kan. You mention that one lah. Okey, selalunya tak payahlah buku itu just dotted je dotted persembahan 1, persembahan 2. Tapi memang betul kena buat persembahan. Kalau top management tak faham apa kita buat, tak payah naik pentas hari ni sebab kalau dia faham maksudnya betul lah kita bercerita lah. Jadi dah ada pentas nanti, dah ada ke sini, memang betul tu. Okey, next buka pada tadi tu gancat kita betulkan balik. Lepas tu saya nak tengok, memang sebenarnya saya pun betul lah ketua juri cakap tu kan. Okey, ni untuk pengetahuan yang belakang jugalah. Dia datang ni masalah ni dua satu daripada brainstorming sumbang saran yang kita buat, tak kisahlah 20 ke 15 ke 10, dan we'll filtering dengan tool-tool yang tertentu, dan at last kita guna dapat satu saja for that period nak selesaikan masalah yang paling penting untuk jabatan kita. They want to brainstorming. Another one is datang daripada Wahyu. Wahyu ni means according to some certain level degree of meeting yang tinggi tau. Meeting tu executive level ke, peringkat pengarah jabatan ke. They throw out that problem bagi pada KIK, and then you don't have any choice. You have to settle it. By hook you have to settle that problem yang berlaku dalam kolej atau sekolah. Jadi kat situ je kita kena buat. We don't have no choice. Tapi kita starting daripada latar belakang projek dan digging the previous data. Itu yang kita gitu. Digging buat comparison, analisa itu dah start. Faham Okey. Jadi